Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, penubuhan tegas Digital Core Living Nomad Launch akan menjadi fasiliti kepada para penyelidik dan pelajar bagi menjalankan kajian dan penyelidikan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, pembinaan pusat penyelidikan yang merupakan fasiliti pertama seumpamanya di Borneo itu akan mengambil selama 3 tahun untuk disiapkan. Saya nak nyuruh tegas mula apa disebut sebagai digital tegas co-living nomad di kawasan Digital Village. Kosnya lebih kurang 71 juta. Nya ada tempat diam, nya ada tempat mula mereka untuk setidaknya berfikir. Amunya lelah-lelah, nya terpaksa pergi gym. Kalau lepasnya ke gym, nya start lagi. Dan ada tempat, kata orang, tempatnya tidur, tempatnya rehat semua dah. Macam hotel lah. Macam hotel. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Sarawak Career and Training Skate Fair 2023 di Wisma Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati di Kuching pada Sabtu. Datuk Petinggi Abang Zohari menambah pembangunan fasiliti tersebut adalah bagi memenuhi keperluan para belia berikutan tegas merupakan tunjang bagi mencapai nilai tambah dalam misi ekonomi digital sekaligus menggalakkan lebih ramai belia mendalami bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. This generative AI is based on the platform, the non-AI, and you upgrade it through your new apps with the content which is upgraded and through your own innovation. And today I want to share with you when we start ART, you have to synchronize the ART mobility and the traffic light. The moment ART approaches the traffic light turn into green. Automatic. Apabila dia datang, terus jadi hijau. Jadi ART will move without any hindrance. And the signal is actually generative AI. Produced by Sarawak Company. That is the key. In other words, anak-anak sekalian, kita gunakan otak. Dan kita fikirkan bagaimana anda mewujudkan satu aplikasi yang baru, and that application is the first in this region. Anak Sarawak boleh mewujudkan satu aplikasi yang datang daripada generative AI. Turut hadir Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD Datuk Sri Roland Sagawiin, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar merangkap pengurusi Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri MEITD Datuk Dr. Anwar Rabai, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS merangkap Setiausaha Tegas Datuk Abdullah Saidul serta div-div kenamaan yang lain. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Datuk Sri Roland Saga berkata, MEITD sedang berusaha meningkatkan prestasi dan enrolment sains, teknologi, engineering dan matematik STEM dalam kalangan pelajar sekolah. Katanya Sarawak mensasarkan sebanyak 60% pelajar STEM menjelang 2030. Dalam masa menjadikan sasaran ini menjadi kenyataan, terdapat beberapa program telah dirancang dan sedang dilaksanakan oleh kementerian saya dengan kerjasama pelbagai pihak berwajib. Antaranya seperti program Sarawak STEM Trailblazers, STEM 50 dan Mini STEM Theatre. Untuk
SCAT Fair 2023 pada kali ini, STEM Playground juga dianjurkan dan fokus utama STEM Playground ialah untuk memupuk minat awal STEM dalam kalangan kanak-kanak. Jelasnya lagi, MEITD bertanggungjawab dalam aspek pendidikan, inovasi dan pembangunan bakat di negeri ini. Pembangunan bakat yang menjadi tema program SCAT Fair hari ini dikenal pasti menyumbang kepada pembangunan modal insan yang juga menjadi satu elemen keutamaan negeri, terutamanya bagi merealisasikan PCDS 2030. Mengetahui kedudukan demografi Sarawak yang rendah berbanding negeri-negeri lain di Malaysia adalah penting agenda pembangunan bakat dan modal insan dilaksanakan dengan teliti, strategik dan mampan. Tambahnya, agenda pembangunan bakat memainkan peranan yang penting sebagai sebahagian daripada saluran pembangunan modal insan untuk memacu aspirasi pembangunan negara ini. Dalam pada itu, Datuk Len Talef semasa berucap memberitahu SCAT Fair berjaya menarik seramai 20,000 orang pengunjung setiap tahun. Menurutnya, SCAT Fair kini bukan hanya platform untuk belia yang sedang mencari kerja, malah ia merangkumi seluruh lapisan masyarakat dengan pelbagai kerjaya dan pendidikan serta berteraskan ekonomi digital. SCAT Fair yang juga turut berkembang serta berubah mengikut keperluan semasa. Sehingga kini, SCAT Fair telah membuat beberapa penambahan program sampingan khususnya dalam bidang technical education and vocational training, TVET, dan STEM yang menyokong visi yang berhormat premier dalam memperkasakan Sarawak melalui ekonomi digital dan inovasi. Antaranya ialah Sarawak Fashion Award, pertandingan fashion yang julung kali dianjurkan di Sarawak untuk memberi platform kepada bakat-bakat pekerja, pereka fashion dan jurusolek. Youth Got Talent, pertandingan mencukil bakat belia dan dalam pelbagai bidang. Mini STEM Playground, sebuah taman permainan STEM yang memberi peluang kepada pelajar mencuba secara hand-on semua aktiviti STEM. Dan Borneo Maker Festival, pameran bagi memupukkan budaya makers kepada pengunjung. Datuk Len dalam pada itu mengucapkan syabas dan tahniah kepada Tegas dan MEITD kerana telah bersama-sama menjayakan program SCAT Fair pada tahun ini. Sehubungan itu, beliau berharap agar kerjasama ini akan berterusan di masa akan datang dan bukan sahaja terhad kepada program tahunan SCAT Fair ini. Laporan seterusnya, Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung JKKK dan pihak pengurusan rumah-rumah ibadah dicadangkan agar menubuhkan satu jawatan kuasa untuk mewujudkan pusat pengkumpulan minyak masak terpakai. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu JKKK dan pihak pengurusan rumah ibadah boleh mengambil peluang ini untuk menjadi pusat pengumpulan minyak masak sekaligus mendapat dana tambahan bagi penganjuran aktiviti maupun menolong mereka yang memerlukan. Beliau juga Menteri Peladangan dan Komuniti memberitahu kini minyak masak terpakai boleh dijual semula dengan harga RM2.50 sekilo. Jadi dengan kelompok, maknanya JKK itu akan dapat mengumpul lebih banyak, mengantar dengan pendapat itu, dapat mengadakan program untuk menambah kebaikan di kawasan setempat mereka. Sudah pasti masyarakat setempat pun akan dapat manfaat juga sebab JKK mengadakan program, berbagai program lainlah untuk kebaikan kawasan setempat. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas program pengumpulan minyak masak terpakai sempena program Track Community 2023 Zon Sarawak di sini pada Sabtu. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Petrojaya tersebut turut memberitahu inisiatif yang sama boleh diambil oleh rumah-rumah ibadah di negeri ini di mana wang jualan minyak masak tersebut boleh digunakan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Begitu juga dengan rumah-rumah ibadat mungkin dapat mengadakan dengan pendapatan tambahan ini, boleh mengadakan program-program misalnya kata di kawasan, ada kawasan yang mungkin payah untuk mendapat makanan misalnya katanya. Jadi mereka boleh buatlah bank makanan. Jadi sediakan makanan, beras, apa sebagainya di situ. Jadi orang yang susah boleh mengambil
di pusat pengumpulan makanan. Jadi mereka dapat membantu balik masyarakat. Itu yang Untuk rekod, kini terdapat 33 pusat pembelian semula minyak masak terpakai di seluruh Malaysia, iaitu 30 di Semenanjung Malaysia, 2 di Sarawak dan 1 di Sabah. Di Sarawak, pusat ini telah ditubuhkan di Stesen Petroleum Nasional Berhad Petronas Astana, Kuching dan Stesen Petronas Desa Senadin Miri. Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus Wilson Nyambung Ijang mencadangkan agar sebuah pusat kecemerlangan teknologi Sarawak Sentek diwujudkan di bahagian Kapit. Katanya pembinaan Sentek di Kapit bagi menyelaraskan kemajuan dalam sektor pendidikan teknikal di kawasan pedalaman. Not only in Kapit, but in any 4 district, namely Som, Belaga, and Bukit Mabung. I'm looking forward to have a positive response from the government on my request to have at least technical college will be built in Kapit. Next year, preferably Sintek Dato' Speaker. Beliau berkata demikian semasa membahaskan rang undang-undang pembekalan 2024-2023 dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Dalam pada itu, Wilson turut mencadangkan agar kerajaan Sarawak menambah keluasan kawasan penanaman padi di Merit dan lembangan Sungai Tuno dalam usaha membantu kerajaan menampung keperluan bekalan beras di Sarawak. Selanjutnya, seramai 29 orang penjawat awam negeri telah menamatkan kursus asas penyiasatan Siri 1 2023 selama 3 minggu anjuran Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS yang bakal memberi impak besar kepada penjawat awam negeri Sarawak. Majlis penutupan kursus tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklen Mangi di bilik Seminar Baitul Makmur di Kuching pada Jumaat. Difahamkan anggota-anggota daripada agensi seperti Lembaga Sungai-Sungai LSS Sarawak, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak dan Sarawak Energy Berhad SEB turut serta dalam kursus ini. Datuk Baklen ketika berucap menasihati para penjawat awam agar sentiasa peka terhadap inisiatif dan pembangunan yang dirancang oleh Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patini Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari itu Datuk Abang Openg. Katanya penjawat awam seharusnya bersikap proaktif serta sentiasa maju selangkah ke hadapan dan harus mempunyai ilmu pengetahuan serta kemahiran yang relevan. Tambah beliau, dengan adanya kolaborasi dan sinergi di antara jabatan atau agensi yang berkaitan dalam Perkhidmatan Awam Sarawak, beliau yakin penyiasatan dan penguatkuasaan undang-undang negeri dapat dimantapkan. Selain itu, beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Maktab Polis Diraja Malaysia PDRM Kuala Lumpur khasnya dan PDRM amnya dan berharap agar hubungan ini dapat dikembangkan bukan sahaja dalam bidang penyiasatan, malahan dalam cabang-cabang bidang ilmu yang lain juga. Kursus Asas Penyiasatan Siri 1 2023 anjuran UKPS merupakan usaha kerajaan negeri ke arah melahirkan golongan pegawai penyiasat yang cekap, berintegriti dan seterusnya menghasilkan kertas siasatan yang berkualiti. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS masuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan majlis perasmian Skate Fair 2023 di Wisma Sabati pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS.